Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu Amir di sini. Okey, hari ini dalam video kali ini kita akan mempelajari subjek perniagaan tingkatan 4, bab yang keempat, dan kita akan fokus kepada 4.2.9 iaitu bahagian fungsian pengagihan dan juga 4.2.10 iaitu bahagian fungsian jualan. Okey, mari kita lihat dahulu apa itu bahagian fungsian pengagihan. Pengagihan, apakah maksud pengagihan? Pengagihan ialah barang atau perkhidmatan yang diagihkan oleh perniagaan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang tepat serta berada di dalam keadaan yang baik. Okey. Jadi dalam bahasa paling mudah ialah bagaimana organisasi ataupun syarikat perniagaan tersebut dapat mengagihkan sesuatu barang dari tempat ke tempat yang lain. Itu adalah bahagian pengagihan. Okay, departmen pengagihan yang akan bertanggungjawab. Apakah tujuan pengagihan? Apakah tujuan departmen pengagihan ini diwujudkan? Yang pertama, kalau kita tengok di sini, memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang betul. Okey, yang kedua ialah memastikan pemilihan setiap saluran agihan perlu bersesuaian dengan jenis barang yang hendak dipaparkan, yang hendak dipasarkan. Dan yang ketiga ialah memastikan pengangkutan yang digunakan bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan agar tidak berlaku pembaziran masa dan kos. Okey, jadi ini adalah beberapa tujuan daripada fungsi ataupun bahagian fungsian pengagihan. Okey, mari kita lihat apakah peranan bahagian fungsian pengagihan. Okey, kalau kita lihat di sini, peranan yang pertama ialah memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabelkan sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Okey, yang kedua, memeriksa semua barang yang ditempah dan bertindak jika terdapat perbezaan atau kesilapan. Yang ketiga ialah melibatkan aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. Okey, yang keempat ialah melengkapkan dokumen penghantaran, menyediakan jadual pergerakan kenderaan dan menyelesaikan proses pengagihan. Jadi ini adalah 4 peranan bahagian fungsian pengagihan. Okey. Okey. Ada 4 jenis saluran agihan. Yang pertama, saluran 1. Saluran 1 kita kena ingat iaitu pengeluar terus kepada pengguna. Apakah jenis barang-barang yang perkhidmatan yang menggunakan saluran ini? Barang yang tidak tahan lama. Okey. Yang kedua, barang yang bernilai tinggi. Yang ketiga, barang tempahan khas. Dan yang keempat iaitu perkhidmatan profesional. Jadi dia daripada pengeluar terus bagi kepada pengguna. Okey, kita tengok yang kedua. Saluran yang kedua, pengeluar. Pengeluar ni kita cuba bayangkan orang yang menghasilkan produk ataupun kilang yang menghasilkan produk. Menghala ke peruncit. Peruncit ni kita bayangkan macam ada kedai runcit lah. Okey, kemudian barulah sampai ke pengguna. Okey, jadi ada 3. Yang pertama, pengeluar, peruncit dan juga akhir sekali pengguna. Okey, apakah jenis barang dan perkhidmatan yang menggunakan saluran ini? Okey, kalau kita lihat kat situ, barang kosmetik, tayar, alat elektrik dan juga pakaian. Okey. Okey, saluran yang ketiga, kalau kita lihat dari sebelah sana, okey, sebelah sana iaitu saluran yang ketiga ialah pengeluar, pemborong, peruncit dan pengguna. Ada 4. Okey, ada 4. Okey, apakah jenis barang dan perkhidmatan yang menggunakan saluran ini? Kalau kita lihat kat situ, gula, beras, barang dapur. Jadi daripada pengeluar dia tak terus kepada pengguna. Dia bagi dulu kepada pemborong, pemborong pas kepada peruncit, daripada peruncit barulah pas kepada pengguna. Okey. Jadi kalau kita lihat pula saluran yang keempat. Saluran yang keempat iaitu pengeluar, ejen, peruncit, pengguna. Okey. Dia menggunakan ejen. Okey, pengeluar, ejen, peruncit dan pengguna. Barangan dan perkhidmatan yang menggunakan saluran ini, pakaian yang berjenama, buku dan juga majalah. Jadi bukan semua orang boleh jual ataupun bukan pengeluar ni dia akan pilih siapa ejen yang boleh menjual produk dia. Ataupun contoh macam pakaian berjenama macam Al Ihsan. Okey. Jadi Al Ihsan ni adalah satu ejen di mana ejen dia mengumpulkan barang-barang pakaian-pakaian berjenama sukan. Okey, dan dia dijadikan sebagai ejen. Barulah kepada peruncit. Okey, peruncit kemudian barulah kepada pengguna. Jadi ini adalah saluran yang keempat. Okey, pengeluar, ejen,
pencet, dan last sekali kepada pengguna. Okey. Okey, mari kita lihat 4.2.10 ataupun 4.2.10 bahagian fungsian jualan. Suatu transaksi yang memberikan nilai tambah dalam memenuhi keperluan pelanggan dan memberi manfaat bersama kepada penjual dan pembeli. Okey. Tujuan kenapa bahagian fungsian jualan ini diwujudkan? Memastikan jumlah sasaran jualan yang telah ditetapkan dalam objektif perniagaan tersebut tercapai. Perlu mengetahui dan memahami undang-undang yang melindungi pengguna dan memahami jenis perniagaan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Staf yang berkemahiran dan berkebolehan akan bertanggungjawab untuk menjawab pelbagai soalan daripada pengguna serta mempengaruhi pengguna untuk membeli. Okey. Jadi itu adalah tujuan bahagian jualan. Okey, ramai pelajar yang agak confused dan keliru antara pemasaran dengan jualan. Okey, jadi cikgu nak explain kat sini apa beza pemasaran dengan jualan. Bahagian pemasaran dia hanya mempromosikan sesuatu produk. Okey, apabila seseorang ataupun pengguna berminat dengan produk tersebut, okey. Contoh, cikgu adalah pengeluar kepada handphone ni. Jadi kalaulah cikgu nak jual handphone ni, cikgu nak introduce, cikgu nak memperkenalkan produk ni kepada orang luar, cikgu menggunakan perkhidmatan ataupun menggunakan bahagian fungsian pemasaran. Okey, boleh faham? Kalau cikgu nak promosikan cikgu punya handphone, cikgu menggunakan department pemasaran supaya orang lebih tahu, orang kenal produk apa yang cikgu jual. Okey, tetapi bila orang dah kenal, orang nak beli, bahagian jualan cikgu pula akan mengambil alih. Okey, contoh, ini adalah handphone yang cikgu. Okey, cikgu akan promosikan di dalam Facebook, cikgu akan promosi dalam Instagram, cikgu akan promosi dalam YouTube dan sebagainya, platform yang ada. Dan bila ada orang minat, dia akan PM cikgu. Okey, bila dia PM cikgu, siapa yang akan reply? Department mana yang akan reply? Department yang akan reply adalah department jualan. Bahagian promosi ataupun bahagian pemasaran dah tak ambil alih dah bahagian tu. Yang akan reply, yang akan buat follow up, yang akan bagi tahu maklumat tentang produk cikgu ni, produk handphone ni adalah bahagian jualan. Okey? Jadi ada perbezaan. Bahagian pemasaran dia hanya memberitahu kepada orang luar apa produk yang kita jual. Bahagian jualan dia akan mengambil alih sekiranya ada orang nak beli. Ada orang nak beli, ada yang berminat nak beli, ada yang berminat nak tahu pasal produk kita. Okey, jadi itu bahagian jualan. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah peranan fungsian jualan. Okey, peranan yang pertama untuk menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan dengan barang yang hendak dijual. Yang kedua, membuat jualan secara bersemuka atau secara talian. Yang ketiga, menyediakan sebut harga atau jangkaan harga barang yang dikehendaki oleh pengguna. Yang keempat, melakukan rundingan dengan pengguna berkaitan dengan diskaun dan terma jual beli. Yang seterusnya ialah memberi nasihat teknikal kepada pengguna. Yang seterusnya, merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan. Dan yang terakhir ialah menyemak dan mengemas kini rekod pengguna supaya mudah untuk menghubungi pengguna. Jadi ini adalah beberapa fungsi jualan. Okey. Okey, 4.2.11 bahagian khidmat pelanggan. Maksud khidmat pelanggan adalah keupayaan dan kebolehan organisasi perniagaan dalam menyampaikan produk untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan melebihi daripada tahap yang mereka harapkan, dan perkhidmatan diberikan secara berterusan dan konsisten. Paling mudah kita nak tahu tentang bahagian khidmat pelanggan ni adalah apabila kita nak call customer service. Khidmat pelanggan ni adalah customer service. Kalau kita ada masalah dengan barang yang kita beli, siapa yang kita nak call? Bahagian khidmat pelanggan. Jadi khidmat pelanggan ni adalah apabila dia berperanan apabila kita dah beli ataupun belum beli lagi produk tu, tapi kita nak dapatkan perkhidmatan yang terbaik daripada syarikat. Okey, apakah tujuan bahagian khidmat pelanggan ini diwujudkan? Ianya adalah untuk memastikan pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Adalah merupakan peranan bahagian khidmat pelanggan. Yang pertama ialah menjawab pertanyaan pelanggan berkenaan dengan barang dan perkhidmatan.
Yang kedua ialah menyediakan pakar bagi memberikan maklumat mengikut kehendak pelanggan. Jadi ini adalah peranan daripada bahagian khidmat pelanggan. Okey, jadi kita telah mempelajari 3 jenis bahagian fungsian, iaitu bahagian fungsian pengagihan, yang kedua bahagian fungsian jualan, dan yang ketiga ialah bahagian fungsian khidmat pelanggan. Okey, jadi sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.